Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu sekali lagi di alam maya. Khabar semua? Saya mendoakan agar anda semua sehat walafiat. Ya, apa khabar Bi? Gambar Rubidin dan pasangannya yang muncul dahulu. Saudara Diksi, salam perjuangan. Harimau Berantai, Waalaikumsalam, Syahar Ibrahim Cik Muda, Maybe, Azlan Yusof, Waalaikumsalam, Diksi, Nur Azwa, Eden Awang Treasure, mata kelabu sikit, Pelangkawi Wat Eagle, Rosia Aroy, apa khabar? Edino, Azman Nordin, Amaluddin Segi. Kalau tak betul sebut nama jangan marah sebab mata saya ni blur sekarang ni, tengah tercuci mata. Aduhai. Okey, clear. Sudah Mazuki Makno, sudah apa? Markim, Kamal Ismail, Syari Ahmad, Basri Baco, Raban Tebin, yuk, apa khabar? Syuhaimi, Pak Uda, Pok Teh, Nazir Bazin. Saudara, saya mengucapkan selamat bertemu. Saudara Fuad Rahman, Saudara Fuad, dia sekarang ni tengah live tu. Macam mana dia boleh bersama dengan saya? Mungkin isteri dia kot, namanya Pak Mit. Saya harus melaporkan kedudukan sekarang ini kes COVID. Hari 6 bulan, COVID-19. Tak tahulah saya nak kata apa. Hari ini kematian ada 4, jumlahnya 513. Dan jumlah terkumpul mereka yang dijangkiti virus corona 125,438. Kerana hari ini terdapat 2,593 kes baru. 2593, bukan sedikit. Sabah juga ada peningkatan, semalam 383, hari ini 405. Labuan kurang, Sarawak kurang, cuma 5 kes. Di Kedah juga kurang, semalam 47, hari 42. Cuma di Penang, Penang semalam 60, hari ini 77. Di Perak juga naik, semalam 25, hari ini naik balik 34. Cuma di Selangor agak menggerunkan kita kerana tiba-tiba saja daripada 509 sudah naik 965 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Kuala Lumpur begitu juga, 265 orang. Putrajaya 9, Negeri Sembilan. Saya mengeluhlah sebab Negeri Sembilan tiba-tiba semalam 98, hari naik 125. Di Melaka turun, di Johor. Itu yang saya katakan, di Johor. Saya khawatir, saya cukup bimbang di Johor. Kerana Johor ni selalunya sebab dia berhampiran dengan Singapura. Dan Johor sekarang ni tengah diserang oleh suasana banjir. Hari ini di Johor 571 warga Johor yang dijangkiti oleh virus corona. Di Pahang 11, di Terengganu 19, di Kelantan kekal 42 macam semalam, dan di Perlis, alhamdulillah warga Perlis, tahniah, anda masih mampu mengekang penularan wabak virus corona. Itu gambaran yang saya dapat hari ini tentang apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi yang tidak seronoknya tentang banjir pula. COVID meningkat. Banjir juga melanda di 6 buah negeri. Yang teruk sekali saya lihat adalah di negeri Pahang. Hari ini jumlah terkumpul warga yang terpaksa dipindahkan. Ya, Saudara Selaman, kau Tompak ke Somban tu hujan dah. Sini sejuk je. Iaitu jumlah lebih kurang 30,000 mangsa banjir yang terpaksa dipindahkan di kawasan Selamat. Jadi setakat petang tadi, negeri Pahang merupakan negeri terburuk yang mengalami kesan banjir. Dan TV3 melaporkan bahawa negeri-negeri lain, Johor, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perak. Jadi saudara yang berada di negeri tersebut diminta berhati-hati dan sentiasa berwaspada dan ikutlah arahan yang dikeluarkan. Samalah kita berdoa agar musibah banjir ini segera berakhir, musibah virus corona ini juga segera berakhir. Ya, Jo Husin, Saudara Ramli Abu Samah, Otai Nubih dan Mat Zailan, Syahizan Izam. Saudara, kita cuba renung
apa sabda junjungan ya saudara Radhi Razak dan Rizal Ismail daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Jadi beruntunglah orang yang Allah jadikannya dirinya sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya. Dan celakalah orang yang menjadi pembuka pintu keburukan melalui tangannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Status hadis ini adalah status hadis hasan. Jadi pengajarannya Allah menciptakan manusia yang pelbagai. Ada di antara manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Namun terdapat juga di antara manusia yang menjadi pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Jadi beruntunglah orang yang terpilih untuk menjadi pembuka pintu kebaikan serta menjadi penutup pintu keburukan. Jadi maka hendaklah kita melakukan hal yang demikian. Berdoalah kita kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah menjadi seorang pembuka pintu kebaikan. Kerana doa adalah kunci segala-galanya. Jadi saudara jangan lupa sentiasa berdoa. Ya. Dan berusahalah juga kita menjadikan diri kita sebagai orang yang terbaik di kalangan orang-orang yang baik. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Itu hadis tadi dikirimkan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor. Baik saudara, e-commerce sekejap sementara ya, sementara. Take a break. Jangan marah sambil-sambil minum kopi ya. Kalau saudara ada nak diwawarkan, berhubunglah dengan Azhar 011330412441. Berhubunglah dengan beliau. Dan kalau hendakkan buku-buku saya dan juga rendang tok serta baulu berdal ibunya, ataupun telefonlah Siti Farehah 017-711-4300. Itu untuk dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, sekitar Lembah Kelang, kalau nakkan buah-buahan yang segar dari luar negeri, apple manis, limau manis, cherry yang terbaru dihantar kat rumah saya tadi, cherry cukup manis. Berhubunglah dengan Syauqi daripada Kizinis 012-357-5703. Saya masih lagi nak ingin mewawarkan kepada warga yang nak makan nasi dalam keadaan sekarang hujan-hujan ni dapat perkasam. Makan nasi berlakukan perkasam boleh berhubung dengan Syarif Abdullah 012-938-5574. 012-938-5574. Banyak ni dia punya perkasam. Perkasam telur sotong, perkasam daging, perkasam ikan lampam sungai, perkasam sardin laut. Jadi ada pelbagai rasa. Bolehlah berhubung dengan beliau. Itulah setakat hari ini yang sempat saya nyatakan dalam e-commerce. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, kita berpuitis sikit. Tiada lagi jalan kembali. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir yang di Perlis? Terima kasih tahniah Pak Nazir, orang Perlis. Warga Perlis masih lagi sifar hari ini. Alhamdulillah, semalam je satu. Masak lada ikan gelama, gulai petutu sedap rasanya. Orang ada ilmu agama, belum tentu baik akhlaknya. Itu kata Pak Nadir. Pak Nazir, orang yang ada ilmu agama pun belum tentu baik akhlaknya. Belah balak dibuat dinding, dinding dipaku, pakunya besi. Islam akhlak duduk berganding seperti kuku dengan isi. Jadi bila kita mengamalkan, kita ni penganut agama Islam, so kita jadikanlah diri kita dengan akhlak yang baik, sebagai isi dengan kuku. Saya tentang kumpulan wang simpanan pekerja hari ini masuk dalam luar saya ada lebih kurang 25 yang dikirimkan kepada saya gagal. Masih lagi ada teman-teman kita yang berhubung melalui internet untuk mendapatkan pengeluaran pencaruman wang kumpulan simpanan pekerja. Jawapannya gagal. Saya dapat merasai perasaan mereka itu. Tapi apakan daya, saya hanya mampu menyuarakan. Duhai warga-warga di kumpulan wang simpanan pekerja, kenapalah dihampakan harapan rakyat di saat-saat kita berada dalam kesukaran, saat kita yang susah begini.
Astaghfirullahalazim, mengucaplah, tariklah nafas panjang. Abdul Ghani, pantun Datuk. Pantun dah. Cukuplah dua ragak pantun itu. Sebab saya melihat bahawa tentang moratorium tak ada dah. Tidak ada bercakap pun, tak ada menteri bercakap. Tentang kumpulan wang sebarang pekerja pun tak ada bercakap. Yang ada bercakap lain tak ada tentang pergelutan mereka, tentang kuasa, mereka nak jadi menteri, mereka nak jadi pemimpin, rakyat diabaikan. Hampir. Marah tu saya. Sebab sepanjang-panjang hari ni saya tengok TV1, TV2, TV3, Astro Awani, buka channel lain tak ada cerita cara kenapa saya dipecat, kenapa saya dan sebagainya. Sedangkan rakyat yang susah langsung tak ditangani. 6 negeri banjir, pergilah turun dulu. Selesaikan masalah rakyat dulu. Kenapalah kamu meletakkan kepentingan kamu? Negeri dan negara sekarang ni diserang oleh banjir. Ini ini kemudaratan yang didatangkan oleh Allah SWT sebagai ujian kita. Aduhai, saya marah betul-betul lah dengan pemimpin ni. Tak habis-habis dengan berpolitik. Rakyat macam mana? Perut rakyat macam mana? Kehidupan macam mana? Santunilah rakyat. Janganlah kamu jadikan rakyat ini seperti bidak-bidak di patmang catur. Rakyat bukan patung. Kamu melihat seolah-olah rakyat ni macam tak bernyau, yang tak ada perasaan. Jadi Mazhar Zaimah, Datuk, jangan ditangisi tentang kumpulan wang sebenar kuasa yang CEO dia das. Saya bukan menangisi Puan Zaimah. Bagi saya marah, saya kecewa yang amat sangat kerana adanya bangsa kita yang berada di anjung kuasa langsung tidak memikirkan soal rakyat. Ini yang saya kecewa. Betul, saya tidak ada apa-apa kepentingan dalam untuk pengeluaran wang sebarang pekerja, tapi keluarga saya ada, anak-anak saya ada, isteri saya ada, menantu saya ada. Raja Kamal Rizal Baizan, terima kasih je. Jadi bagi saya, kenapa rakyat dijadikan sebegitu? Apalah salah? Apa sebab? Atau bercakap terus terang, kita kumpulan wang sebarang pekerja tak ada duit. Cakap terus terang. Dan kalau ini berlaku, sebab itu kita menuntut supaya diadakan forensic auditing account. Mereka-mereka yang menjaga dana pelaburan, fund manager siapa semua tu perlu disoalkan. Kenapa kamu melakukan pelaburan begini? Anda bertanggungjawab. Datuk, tolong jawab soalan saya semalam. Yang mana ni Faizal? Apa yang saya tanya, tolong kemukakan balik. Saya ni pelupa sikit. MP UMNO tarik dari PM. Nanti tu sekejap lagi saya cakap ulat benda begini. Jadi saya menzahirkan kekecewaan saya sebenarnya. Terima kasih saudara Ismail Muhammad besut masuk. Besut macam mana, hujan tak? Banjir tak? Saya dalam keadaan sekarang ni, saya bila kawan-kawan telefon, apa yang saya tanya dulu? Bagaimana keadaan di sana? Banjir. Berapa orang kena COVID dan sebagainya. Sebab kenaikan mendadak lagi. Saya hairan lah sebenarnya. Mereka yang bernama pemimpin ni, mereka ni pemimpin ke apa? Banjir teguran Allah untuk pemimpin-pemimpin yang asyik berkelagah sekali. Benar. Daripada Perlis sampai ke Sabah, lain tak ada cerita. Kumpulan wang sebarang KWSP gagal. Apa ini? Moratorium gagal. Sekarang ni banjir. Yang kita nampak semalam, murninya hati dan jiwa tuanku turun. Kalau Agong dah turun, kamu menteri apa hal? Bukan tak ada kemudahan, menteri ada segala kemudahan. Boleh naik helikopter, boleh naik kapal terbang. Kereta besar, ada driver, bukan kamu yang nak bawa. Duduk menyandar di belakang aja. Santunilah rakyat. Rakyat sekali, apa bekalan kamu berikan? Kalau sekadar datang tunjuk muka, pergi beras, nak buat macam mana dalam keadaan banjir ni? Bekalan air pun putus. Bekalan elektrik juga putus. Kenapa tidak pergi dekat kawasan yang berhampiran kedai, kalau ada kedai tu? Bang Napi, duit cash dah tak ada. Memang tak ada. Saya amat memahami. Dalam keadaan sekarang ni, duit tunai tak ada. Nak berhutang kat kedai nanti dia halau pula ada kedai Cina kat kampung ni. Sekarang ni kedai-kedai pun tak banyak ada. Yang ada supermarket. Di sinilah yang saya tekankan berkali-kali. Apabila negara dilanda oleh bencana, apakah kita mempunyai cukup stok makanan? Jadi jangan cakap gunggang-gunggang, cakap sana, cakap sini. Saya cukup kecewa sebenarnya. Saya kecewa yang amat sangat. Nak keluarkan duit IPR tak boleh. Nak keluar yang mana yang duduk di Johor, ada CPF dengan Singapura pun tak boleh. Jawabnya,
Keluarlah UMNO ada PPN. Itu je lah jawabnya. Ya saudara Alif no, menteri lagi. Saya Alif, saya tak tahulah menteri kita ni. Nak kata pakak tuli tak tahu dah. Nak kata pakak badak, nak kata pakak kuali tak tahu lagi. Tak tahulah mereka. Saya rasa kalau ini keadaannya, tunggulah kamu. Kamu tunggulah kifarat daripada Allah SWT. Kerana kamu mempermainkan rakyat. Apa dosa rakyat? Rakyat bernaung, berpayung di bawah kamu. Kamu sebagai wakil rakyat di kawasan-kawasan, saya tak nampak lagi. Adalah saya nampak ini ini macam di Temeloh tu. Sahabat saya. Sebab telefon beliau. Dia kata, tak apa tu, saya tak datang Musyawarah Majlis Tinggi. Saya kekal berada di Temeloh ni. Syakar. Dia sebagai ahli esko kerajaan negeri Pahang. Saya kata, Kar, jangan lupa rakyat, Kar. Kamu berada di situ, kamu berada memegang kuasa adalah kerana rakyat. Santuni mereka. Tak apa tu, saya ganduk ayah tu. Biarlah saya ni sakit ke, demam ke, saya tak ambil kisah. Saya nak menyampaikan bantuan yang sebaik mungkin. Saya nak tengok rakyat saya. Itulah pemimpin. Ini tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi kepada mana teman-teman saya yang bergelar wakil rakyat, yang menyantuni mereka, kalau sempat tengok sinar ni, sinar sedih, sempat melihat sini, saya nak ucapkan tahniah lah. Terlebih lagi Majlis Syakar. Saya kata pada beliau, tak apa Kar, you kalah Parlimen Tory. You cuma menang di luar negeri, tapi you masih wakil rakyat. Kamu masih ada lagi penyokong, masih ada lagi rakyat. InsyaAllah, kalau ikhlas yang kamu lakukan, rakyat tak akan lupa. Ingat saudara, rakyat tidak pernah lupa kepada pemimpin yang benar-benar ada keprihatinan kepada rakyat. Rakyat juga tidak lupa kepada pemimpin yang sentiasa bermain dengan politik. Kerajaan BN yang menjaga rakyat. Betul, saudara Salih Kamel. Saya sempat menghubungi Ketua Pergerakan Pemuda. Dia kata, Tok, saya dalam perjalanan ini penting ni, saya nak okeylah. Tapi bagaimana di Barat Pasir Putih? Dia kata di Pasir Putih, semua pemuda saya setelah siap siaga telah pun kita hantar bekalan secukupnya. Bukan hanya di kawasan you saja, saudara Ashraf. Bagaimana pemuda? Dia kata, pemuda di seluruh negara telah kita bekalkan secukupnya. Dia kata, kita dah anticipate, kita dah ada menjangkakan bakal berlaku. Jadi kawasan-kawasan mana ada banjir tu, jangan risau Tok, pemuda dah berada di lapangan. Saya ucapkan syabas lah kalau pemuda begitu. Begitu juga saya tengok semalam Zaidah Zarif turun. Puteri kita ni turun menyantuni rakyat di kawasan-kawasan, di kepelbagaian kawasan. Beliau tidak ada punya kawasan parlimen, tapi sebagai pemimpin pada pergerakan Puteri UMNO turun menyantuni rakyat. So saya cakap kepada Zaidah, dah jangan lupa setiap titik, setiap peluh yang kamu taburkan, pasti rakyat akan membalasnya. Salah risau, tak payah nak terpergi terlolong lah nanti. Jadi Moses Puso, apa kecewa sangat dengan bersinar Pak Cik. Bari bulan ni saya hendak hantar anak saya mendaftar sekolah, duit tidak keluar, apa kerajaan ni? Saudara, bukan saja soal anak hantar sekolah 20 bulan ni. Bukan soal hanya untuk mendaftar anak sekolah. Besar kemungkinan sekolah masih lagi tutup mereka kawasan-kawasan yang ada banjir. Tapi masalah sekarang ni, pembelian peralatan. Mereka berapa pemimpin, apa perancangan. Sebab itu saya katakan pemimpin sepatutnya ada perancangan masa depan. Untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita boleh dapat anticipate. Cuaca macam mana? Kita ada Jabatan Kaji Cuaca. Jai Catering, Assalamualaikum. Datuk, semoga sihat ya. Pray to Temeloh. YB UMNO banyak membantu. Orang UMNO ada di setiap pelosok kampung. Itu aja. Sebab itu saya ucapkan tahniah pada wakil rakyat saya. Itu dawan negeri ni. Di Temeloh dia lancang. Saudara Syakar. Saya yang betul, saya kata betul. Yang tak betul, saya minta maaf. Saya tak komen dah cukup baik. Sekuriti pemimpin tak boleh pakai gaji besar tapi makan gaji buta. Akhirnya rakyat melihat keadaan begitu. Kita sepatutnya menyantuni rakyat, bukan berpolitik saban malam. Bukan berpolitik setiap hari. Ini dalam keadaan darurat. Negara dalam keadaan darurat, kita menghadapi masalah COVID-19. Hari ini naik 2,000 lebih. Bila adanya banjir, bila adanya musim hujan, naiklah dia punya jaringan COVID-19. Dan waktu yang sama banjir, rakyat nak makan. Nak cari ubi kayu pun dah tak boleh dah sekarang ni. Nak cari Maggi mee pun dah tak boleh. Nak masak macam mana, air putus.
Saya dapat tahu ada 5-6 kawasan telah putus bekalan. Begitu juga di negeri Johor. Negeri Johor negeri Perdana Menteri, tak turun ke Perdana Menteri. Jangan duduk termenung, mikir nasib aku okey ke tak okey ni. Ada tak ada lagi jawatan. Turun ke gelanggang. Sepatutnya kadang saya ni berselerak pimpinan. Ini tidak disantuni. Ini masalah yang saya marah. Astagfirullahaladzim, apa nak jadilah negara kita ni. Kepimpinan XPH pentingkan diri sendiri dan disibukkan dengan hal-hal masing-masing. Masalah rakyat, seorang rakyat tak diambil peduli. Apa ini syarat, bermacam-macam syarat. Tunggu rakyat memilih tak lama lagi. Tak lama lagi lah kalau kita tengok keadaan ini. Saya cakap terang pada saudara. InsyaAllah saya akan memberi pencerahan nanti bila datang musim pilihan raya. Saya akan sebut satu persatu mana yang perlu kita pilih. Bukan kerana saya ni nak orang UMNO mesti menguji orang, tidak. Tapi saya nak tengok pula daripada parti-parti macam PBM tu, mana dia? Where are you, Menteri Ekonomi? Tok Pa di Kelantan, jeli tu sekarang ni ada jambatan yang dah putus. Turunlah. Tanah Merah juga dah banjir. Jangan sibuk cari kontrak untuk anak beranak. Ini masalah dia. Kelantan sudah ada banjir. Terengganu sudah ada banjir. Ni kalau saya serang Terengganu ni negeri PAS. Orang kata saya marah pada orang PAS. Tidak. Janganlah sibuk dekat Publika. Rakyat disantuni. Kalau Tuanku Agong sanggup turun memandu kereta. Dia meredah air tu. Menitik air mata saya tengok. Begitulah hebatnya, santunnya, kasih sayangnya seorang payung negara, teraju negara kita. Dia turun. Sedangkan baginda pun bukan sihat sangat. Ya, dia turun suami isteri bersama dengan permaisuri. Menyantuni rakyat. Paling tidak kalaulah rakyat susah, ada kelegaan. Bukan kelegaan perut, tapi kelegaan perasaan. Kenapa pimpinan tidak mau bersikap begini? Ini yang membuatkan saya marah sangat-sangat. Sibuk lain tak ada. Nak bagi statement, press statement lah. Saya nak menyokong keadaan beginilah kedudukan politik kita. Mahfud Omar pun bercakap, Ling Goeng pun bercakap, orang ni pun bercakap. Santuni. Abdul Rahim Putra, jika benar dakwaan Anwar Musa, Presiden UMNO sokong Anwar ini saya akan bagi pencerahan sekali lagi. Saya akan bagi pencerahan, insyaAllah. Saya sekarang ni, saya nak menzahirkan sedikit, saya minta maaf saudara, menzahirkan sedikit perasaan saya, kekecewaan saya yang begitu mendalam terhadap pimpinan yang tidak menyantuni rakyat. Saya tidak berhasrat untuk memaki Hamon, tapi izinkan saya mencurahkan perasaan saya, kecewanya saya melihat pemimpin bukan orang lain, bangsa saya sendiri. Kamu bergelar sebagai ahli parlimen, kamu bergelar sebagai ahli dewan dan negeri, kamu digelar sebagai yang berhormat. Orang sanjung kamu. Kalau apakah kerana musim banjir ini tak ada permaidani? Apakah musim banjir ini tak ada pahlawan kompak? Kamu geli nak turun. Tunggulah rakyat geli nak pangkah kamu. Tak maaf saudara, saya ada emosi sikit malam ni, saya minum air sekejap ya. Saudara Taram Shah, kena minum kopi. Biar saya gelak-gelak sikit. Baik saudara. Ini sebenarnya saya nak cakap tentang, cuma saya nak beri penjelasan kepada saudara, kita harus berwaspada sekarang ni. Saya tengok sekarang ni bahawa pengaruh komunis sudah mula cuba mencari jalan propaganda mereka. Jadi saudara, kalau ada sebarang maklumat, cepat-cepat hubungi balai polis. Ya, sebab kita dalam keadaan kita begini, dalam keadaan politik yang tidak menentu, mereka mengambil kesempatan untuk melebarkan dia punya pengaruh, untuk mempengaruhi. Ya. Jadi bila saya baca satu rencana tadi itu, memanglah begitu keadaannya. Orang begini kita pasung saja habis cerita. Baik saudara. Saat ini Majlis Kerja Tertinggi UMNO sedang bersidang bermesyuarat. Ada juga kalangan ahli-ahli Majlis Tinggi yang tidak menghadiri kerana mereka berada di lapangan, ya. Tapi mesyuarat tetap sejalankan. Jadi saya melihat sebenarnya saudara, saya ingin memberi pencerahan, ya. Isu yang besarnya sebenarnya bukan isu soal jawatan. Saya pun terkejutlah bila ada Tan Sri Anwar Musa buat press statement dan sebagainya. Itu hak prerogatif sebagai presiden. Jangan dilencungkan perhatian. Isu sebenarnya adalah sebagaimana saya katakan 4-5 malam dulu.
sudah sampai masanya hadir tsunami politik. Banjir politik, tsunami politik sudah menerjah negara kita ini kerana warga UMNO sudah tak boleh lagi nak tahan. Warga UMNO tidak lagi mampu untuk menahan perasaan mereka yang sentiasa disinggung, mereka disindir dan sebagainya. Di samping itu, warga UMNO, pimpinan di peringkat bahagian melihat bahawa masalah rakyat tidak ditangani. Jadi mereka kecewa. Jadi cara mereka kecewa apabila hadir Persidangan Agung tahunan UMNO, mereka lain tak ada. Kalau gini keadaannya, apa untungnya UMNO bersama dengan Parti Pribumi Bersatu? Apa untungnya? Kerana kita bersama dengan Parti Pribumi Bersatu mewujudkan sebuah kerajaan. Kerajaan pula kita bersetuju untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi masalah rakyat tidak disantuni. Sebarang cadangan daripada UMNO dipandang lekeh. Jadi kalau itu keadaannya, warga UMNO di setiap bahagian, saya nak perbetulkan saudara, jangan kita lencongkan fikiran kita kononnya ada gerakan dan sebagainya. No. Apa yang berlaku hari Minggu lalu, 4 hari yang lalu adalah getar rasa yang dilontarkan oleh warga UMNO terhadap kekecewaan mereka berhubung dengan jalinan persahabatan, jalinan permuafakatan antara UMNO dengan Parti Pribumi Bersatu. Itu isu besar. Itu isu besar. Dan kerana sepanjang mereka melihat, suka tak suka ia menyangkut dengan Setiausaha Agung Barisan Nasional, Tan Sri Anwar Musa. Kerana beliau pada hari Sabtu sebelum UMNO semua bersidang, dia sudah melontarkan pandangan dan pendirian beliau. Pendirian beliau masih lagi mau bersama Bersatu, tidak mau mempersalahkan Bersatu, tidak mau menyatakan bahawa UMNO terkilan dengan sikap pimpinan Bersatu. Jadi rakyat semua mendengar kerana dia buat sidang itu, waktu dia berucap itu secara live. Satu negara dapat melihat, satu negara dapat mendengar. Jadi waktu mereka melontarkan pandangan mereka untuk minta supaya ditarik hubungan antara UMNO dengan PPBM itu, tentulah juga menyentuh soal Tan Sri Anwar Musa. Jadi dalam keadaan begitu, Presiden UMNO, beliau tak boleh mau menolak secara total kehendak akar umbi. Dan kerana itu, semalam diadakan pertemuan dengan ketua-ketua bahagian. Tujuannya adalah untuk menyantuni dan mendapat pandangan dan mendapat penjelasan apa sebenarnya berlaku di akar umbi. Memanglah sebagai presiden, beliau takkanlah jaga semua satu negara. Jadi dia memanggil semua ketua bahagian nak mendengar apa bahagian anda berbicara. Tetapi keseluruhan yang datang seramai 165 orang itu mewakili bahagian-bahagian. Mereka yang datang itu, mereka menyatakan kendak. Kami tak boleh nak buat apa tu. Buka saja gelanggang, timbul usul, tak nak bincang yang lain. Usulnya adalah ni apa hal komunis ni siap ni apa hal ni sepanduk komunis yang digantung dalam restoran tu. Kalau di Indonesia dah hancur, restoran tersebut dibakar. Cik Aman Ibrahim, Cik Aman, tak apalah, saya memberi pencerahan tentang UMNO ni pula. Bab komunis ni mungkin malam besok kita akan bercerita. Jadi mereka menyatakan bila sampai persidangan, kerana tahun ini kerana COVID, jadi mereka yang hanya datang itu mewakili ketua cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua wanita cawangan, ketua putih cawangan. Dan kalau ada ketua bahagian itu, dia memberi kelegaan, dia bagilah 1-2 orang. Kerana dalam dewan itu mengikut kehendak yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan pihak pemerintah nak buat mesyuarat boleh, tapi dengan syarat begini. Jadi kalau dalam dewan itu 500, cuma boleh masuk 220 orang saja. Jadi ada penjarakan dan sebagainya. Jadi kesemua yang hadir pada hari itu, mereka hadir tidak nak bercakap lain dah. Sebab dendam yang membara dalam jiwa mereka sekian lama. Sebab itu semalam pun saya katakan, kemarin pun saya katakan, bahawa bagi UMNO, hatinya dah robek. Sebab itu berkali-kali saya katakan, armada bertanggungjawab memutuskan tiada lagi jalan kembali untuk UMNO bersama dengan PPBM. Sebab kita dah buka dada kita. Kita dah menjalin, kita dah mendepangkan tangan menerima mereka. Memang saya nak bagi tahu antara UMNO dengan PPBM itu luka lama.
Sebab mereka diasaskan, diwujudkan untuk bunuh UMNO. Kerana mereka bersama dengan Parti Keadilan, PKR. Di bawah naungan PKR bertanding dalam pilihan raya, kita kalah. Tentulah ada rasa juga, mestilah masa kempen-berkempen tu, adalah ni tunjal-menunjal dan caci-mencaci dan sebagainya. Ada. Jangan nafikan soal itu. Sebab itu Perdana Menteri juga bertanggungjawab. Sebab viral dalam internet dan sebagainya, bila dia mengatakan UMNO itu parti dah masuk ke longkang dan sebagainya. Jadi itu keadaannya, luka itu sudah ada. Tambah luka lagi apabila mereka yang dimenangkan oleh UMNO melompat. Bertambahlah geramnya di 17 bahagian ni. Bukan sikit, 17 bahagian. Sebab itu, waktu Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil ketetapan bersama-sama dengan Majlis Tinggi untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin, beliau juga diserang oleh ahli UMNO. Tapi ahli-ahli UMNO tak apalah, ikutlah. Sebab ini adalah untuk kebaikan, untuk perpaduan, asalkan tidak ada elemen-elemen yang anti Melayu, asalkan tidak ada elemen-elemen yang mempercacai, yang cuba menggugat perlembagaan, yang menafikan hak mutlak bumi dipijak ini, tampuk kuasanya mesti pada orang Melayu. Mereka menerima alasan itu. Setelah diterima alasan itu, sepatutnya disantuni. Luka yang, sedangkan kita dengan PAS 60 tahun berpisah, 60 tahun bergaduh, 60 tahun semayang dua imam, selama 60 tahun juga kenduri orang ni tak sah, sembelih orang tak sah. Tapi kalau banyak juga berlaku perceraian dalam sebuah keluarga dan sebagainya, akhirnya boleh ditautkan. Jadi dalam keadaan begitu, UMNO dengan PBM cuba ditautkan. Tapi mereka tidak mau menyantuni. Di sini saya memuji warga PAS. Mereka benar-benar ikhlas. Bila diwujudkan muafakat nasional, air mata yang tumpah di saat piagam itu ditandatangani, mereka benar-benar menterjemahkan dalam kehidupan harian. Sebab itu kita dengar ucapan daripada Persujaya PAS di Gombak, di bahagian-bahagian di akar umbi. Mereka menyantuni dengan kasih sayang. Tak ada lagi masalah dua imam di masjid. Tak ada lagi masalah di masjid-masjid. Tak ada dah masalah. Dah cantik dah. Jadi sepatutnya, kenapa warga bersatu tak buat begitu? Anda bukan ramai pun kalau nak dibezakan antara warga PAS dengan warga PBM. Hanya kerana merasakan bila PAS sudah bersama dengan PBM mewujudkan Perikatan Nasional, anda mula buka dada. Anda boleh mengatakan UMNO ini tak pernah bersyukur, UMNO ini nak jadi abang besar, UMNO ini itu, UMNO ini, UMNO, segala-gala keburukan ditunjalkan kepada UMNO. Jadi warga UMNO mana datang dia punya kesabarannya? Walaupun ada juga kalangan, saya jumpa dengan beberapa kawan di peringkat akar umbi, dia kata memanglah, dia kata pimpinan AMPAS, dia kata cuba menyabarkan kita. Sabar je lah, tenang je lah. Tapi berapa lama boleh tahan? Berapa lama boleh tahan dalam Twitter dan sebagainya? Dan yang menjadi masalah besar apabila Setiausaha Agung Barisan Nasional dilihat kenyataannya banyak menyebelahi pada PBM, membela PBM. Jadi kamu berada dalam Barisan Nasional, kamu pimpinan, kamu ketua bahagian. Ketua bahagian UMNO di Keteri. Kamu bertanding dalam pilihan raya dulu menentang dengan PBM. Sekarang ni nak bela gila-gila apa hal? Apakah kena jawatan? Orang UMNO tak gila jawatan. Sebab itu bila Tan Sri Muhyiddin nak lantik-lantiklah siapa pun, kita ambil tahu, tak ambil pot pun. Tapi santunilah keikhlasan warga UMNO menerima kamu untuk kita berada dalam sebuah wadah perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Tapi tidak. Apa yang terjadi? Mereka menubuhkan pula cawangan-cawangan sebagaimana kenyataan Datuk Nazir Aziz. Kawasan, kita orang UMNO panggil Nazir Chip. Kawasan Chip kamu nak cuba tubuh. Konon-kononnya nak bayar 20,000 siapa boleh buat cawangan. Seperti kamu mencabar kami. Warga UMNO terasa dirinya tercabar. Saya berhubung dengan sahabat saya Datuk Star, Saudara Yusof. Dia kata, Tok, saya minta maaf Tok. Dengan bab persatu ni, kita minta maaf. Saya punya bahagian, kita minta maaf. Orang nak kata apa pun, kata pi lah. Kita tak boleh terima. Kita nak UMNO tarik diri daripada PBM. Tarik diri daripada PBM itu tidak ada lagi penyatuan. Jadi bila ini berlaku, natijahnya tentulah menyangkut soal kerajaan. Pimpinan kerajaan dalam bersatu pun tak nak menyantuni pula. Sepatutnya di saat UMNO di peringkat bahagian-bahagian menyatakan bahawa mereka menarik sokongan dan sebagainya, keluarlah kenyataan. Saya mewakili kabinet
mengharapkan, sebab kita telah mewujudkan Perikatan Nasional ini untuk menubuhkan kerajaan, janganlah sampai kita merobohkan kerajaan. Janganlah sampai kita menjatuh. Lega hati sikit warga UMNO. Ini tidak. Mereka mencabar. Yang menjadi masalahnya bila Tan Sri Anwar Musa mengatakan pula, kita UMNO ni parti kalah. Lagilah. Benda yang ada api itu dicurah minyak. Menyala lah. Ini kesilapan. Saya tak tahulah sama ada sisa politik Tan Sri Anwar Musa ada bercakap atau tidak. Sama ada orang kelih Tan Sri Anwar Musa atau tidak. Memberi pandangan. Bertambah marahlah warga UMNO. Kemudian dengan kenyataan-kenyataan, hari ini terbuka pula cerita. Nah, saya melihat sebenarnya Tan Sri Anwar Musa bukan dipecat apabila pemikirannya tidak sealiran dengan pemikiran Datuk Seri Presiden. Jadi Datuk Seri Presiden kata okeylah, dia gantilah dengan orang lain. Sebab dilihat laju sangat. Dan kelajuan itu bukan nak membela UMNO. Saya bukan, kita harus berlapang dada. Untuk saat ini beliau masih lagi sebagai ahli UMNO, masih pemimpin UMNO di Keterik. Saya memanglah beberapa 2-3 minggu dulu pun saya dah tegur secara terbuka. Saya dah tegur Tan Sri tak boleh bersikap begitu. Tapi hari ini bila dia membuat kenyataan media, saya lagi terperanjat. Apakah warga Keterik ini bebas daripada banjir? Apakah tiada bani apa di Kelantan tu tak ada COVID-19? Saya tengok ada kenaikan di Kelantan. Kenapa perlu ada sidang media nak menjelaskan? Tak boleh tunggu lagi ke? Tak boleh tunggu seminggu ke? Biarlah Majlis 3 UMNO membuat ketetapan. Ini tidak. Ini masalah yang saya lihat. Sebab bila dia buka, kononnya pada bulan Oktober, saya media ada menandatangani surat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Nak ceritanya, cerita 3 bulan dulu masa kamu jadi Setiausaha Agong. Cerita waktu kamu ada, okey, kenapa tak cakap saya menahan? Sedaplah dia nak cerita. Jangan nak dilampiaskan kesalahan pada Presiden. Dan sekarang ni, sebab itu Datuk Seri Najib, dia menjawab, dia kata, kenapa pula lain yang lain kena, yang lain yang diketahkan, apa hal? So, cerita pula bahawa lain tak ada slogannya, no Anwar, no DAP. No Anwar, no DAP. Siapa nak Anwar Ibrahim? Siapa nak DAP? Apakah beliau tidak dengar? Adakah dia tak dengar saudara Mak Syarif, Tan Sri Anwar Musa, anak didik Tun itu? Saya tak tahulah. Memanglah waktu dulu waktu pertandingan antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir, beliau pada mulanya waktu itu sejarah. Ini jangan dinafikan. Beliau waktu itu berkempen untuk Tengku Razali Hamzah. Tapi di saat-saat akhir meninggalkan kapal, menyokong Dr. Mahathir. Kemudian bila kalah bertanding dalam pilihan raya, diangkat sebagai senator, jadi menteri. Memang hubungan dia baik dengan Dr. Mahathir. Saya tak tahu lepas itu. Jadi mai saja. Kenapa tak nak UMNO? Saya tak mengatakan ini bagi warga UMNO waktu itu dislogankan no Anwar, no DAP. Saya kata ini isu apa ni? Naratif apa nak dibawa ni? Isunya ahli UMNO tak nak PBM. Yang kau hate pemikiran pergi sana apa hal? Lepas itu ada tulis seolah-olahnya ada orang tertentu lah. Tidak ada sesiapa pun yang initiate. Saya menjelaskan di bahagian saya sendiri. Di bahagian saya sendiri, ketua bahagian buat usul. Usul bahagian dia kata kita mahu supaya disegerakan pilihan raya umum. Lepas itu kita mahu supaya tidak mahu menyokong DAP dan Anwar Ibrahim. Tapi ahli-ahli UMNO di bahagian saya perwakilan hendakkan supaya memutuskan hubungan dengan PBM. Begitu juga berlaku di bahagian-bahagian yang lain. Sehingga usul asal itu dipinda. Saudara Fazil Zairun, saya minta saudara dalam ruangan ini saya memberi pencerahan yang benar. Saya tidak pun attack Tan Sri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Anwar Musa. Cuma saya nak memberi penjelasan. Apa yang berlaku malam ni dalam mesyuarat tinggi UMNO saya tak tahu MKT. Sama ada dia akan dikekalkan. Tapi bila cara dia mengeluarkan kenyataan tadi, dia boleh dibawa dalam jawatankuasa tata tertib. Boleh mengakibatkan dia dibawa jawatankuasa disiplin. Saya kata, dah jadi macam Anwar Adam pula dah nanti. Nah, kalau ini berlaku jangan marah sebab itu saya kata tangan yang mencincang, bau yang memikul. Tapi cara dia menjawab seolah dia menyerang Presiden.
institusi presiden perlu dipertahankan. Dulu pun masa you jadi Setiausaha Agung, kamu juga minta ahli UMNO kena pertahankan presiden. Tiba-tiba sekarang kamu serang. Kamu tuduh macam-macam. Segala yang orang tak tahu kamu kata begitu. Memang waktu anda menjadi Setiausaha Agung, maka wujudlah Muafakat Nasional. Betul. Sebab itu Presiden melantik dia sebagai Setiausaha Muafakat Nasional. Tapi jangan lupa macam saya katakan, yang bertanggungjawab mengundang Muafakat Nasional, bertanggungjawab mengundang PBBM menyertai Muafakat Nasional. Suratnya itu pun dia juga yang draft, suruh kedua Presiden tanda tangani, adalah Tan Sri Anwar Musa bersama dengan Tuan Mak Hassan, bersama dengan Taqiyuddin, bersama dengan Tuan Ibrahim, bersama dengan 3 anak Presiden. Ini dia punya realiti. Presiden tak campur. Presiden tak campur. Tapi kalau nak serang Presiden ni apa hal? Saya kalau siapa menyerang Presiden, saya akan bangkit bingkas mempertahankan, kerana institusi Presiden itu tak boleh kita serang sembrono. Kamu ahli UMNO. Kita sebagai ahli. Harul Mazli, PAS saya tak kacau. Itu keputusan PAS. Dan bila PAS bagi keputusan menyertai Perikatan Nasional, pun saya diam. Sebab cuma saya nak menyedarkan pada pimpinan PAS, saya kata, apakah anda tahu bahawa anda cuba dipergunakan oleh PBM, kerana PBM tidak mempunyai pengaruh. Kalau berlaku pilihan raya umum, PBM tidak ada jentera. Ahli-ahli PBM tidak ada. Malah ramai bila berlaku pertembungan antara kumpulan Dr. Mahathir dan kumpulan Tan Sri Muhyiddin, akibat Dr. Mahathir keluar, akhirnya beribu yang keluar daripada PBM. Jadi bila dia kata dia nak tubuhkan 8,000 cawangan dan sebagainya, ini membuatkan kita kena ambil alih mana. Dan bila kita dengar bahawa kamu di kawasan saya pun pujuk mereka anak-anak muda ini menyertai, itu ada tawaran-tawaran tertentu. Jadi saya kata, apa benda ni, politik apa yang nak main? Sebab itu, betul saya di zaman, saya bersetuju kita kekalkan Muafakat Nasional. Kalau UMNO dan PAS bersama mengekalkan Muafakat Nasional, yakinlah bahawa kita boleh mampu memenangi pilihan raya bila-bila masa saja. Tapi kalau kita masih bersengketa dan PAS pula nak mempertahankan Parti Peribumi Bersatu, tak boleh kata apalah. Itu keadaannya. Saya sebab itu semalam saya dah kata, saya dah melontarkan persoalan, mampukah Tan Sri Muhyiddin bertahan? Can he sustain? Dari segi pentadbiran, dari segi hukum perlembagaan, Tan Sri Muhyiddin, walaupun malam ni Majlis Tinggi UMNO memutuskan untuk menarik sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin tak jatuh. Belum lagi. Jangan selalu ingat Majlis Tinggi malam ni bersidang bahawa membuat ketetapan, pertama memutuskan hubungan dengan Bersatu, satu bab. Itu atas kehendak Karumbi. Yang kedua, meminta supaya ahli-ahli parlimen dan juga menteri daripada Kerajaan Barisan Nasional, daripada Barisan Nasional yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional keluar. Okey, dan itu tidak menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu, sebab perlembagaan kita menetapkan seseorang yang dilantik dan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang boleh menjatuhkan beliau, yang boleh mengundurkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, 4 perkara. Pertama, dia mati. Yang kedua, dia disahkan gila. Kalau dia gila, memang tak boleh. Yang ketiga, kerelaan hati dia. Dan yang keempat, di parlimen. Dia tak boleh buat SD apa semua, itu semua mengarut. Itu semua mengarut. Sebab itu saya kata, surat-surat yang kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi sign apa semua, ini sebenarnya mengarut. Tak ada dalam perlembagaan mengatakan setiap ahli parlimen tulis certification ataupun akan bersumpah sokong orang ni. Tak. Dia nak bawa mesti di parlimen. Parlimen satu mengadakan persidangan khas ataupun sepanjang presiden diadakan, persidangan diadakan, maka bawa usul. Itu sahaja yang boleh menurunkan beliau. Tidak, tak boleh. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu sahaja. Cuma mampukah kerajaan beliau bertahan apabila tiada sokongan? Kalau UMNO menarik sokongan, kerana UMNO ada 36 orang. Ahli-ahli parlimen UMNO 36. Jadi kalau 36, sekarang dia cuma ada 111. Kalau tolak 36, Kerajaan Perikatan Nasional cuma ada lebih kurang dalam 80 orang saja. Ataupun 75 orang.
dengan 75 sokong ahli parlimen, dia merupakan kerajaan yang memang absolut tidak ada sokongan. Dan sepatutnya dia kena ada berlapang dada. Dia kena ada dia punya harga diri menghadap agung. Kalau malam ini Majlis Tinggi UMNO memutuskan bahawa menarik balik, menarik balik sokongan terhadap kerajaan Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin dia kena menghadap agung. Ya apa cik, ini perosak Melayu siapa? Perosak Melayu ni. Jangan kita jurus kepada menjatuhkan hukum. Tak boleh. Ruangan saya ni saya nak bagi pencerahan supaya anda faham, supaya anda tak boleh nak dikoyok oleh orang. Kadang orang cakap, oh ini malam ni jatuhlah Tan Sri Muhyiddin. Tak. Belanjawan dah diluluskan. Bila kita menyentuh soal bajet yang dibentangkan baru ni telah diluluskan. Itulah unjuran kerajaan, siapa saja yang jadi Perdana Menteri, siapa saja yang mentadbir kerajaan negara kita, itulah bajet yang diluluskan oleh Parlimen yang boleh dibelanjakan. Jadi ketua-ketua jabatan, ketua setiausaha, ya, kementerian-kementerian dia tengok, nak pakai duit ni, oh tak boleh dah over the budget. Tak boleh. Sebab kalau nak dapat lebih, dia kena bawa ke Parlimen. Jadi hanya Parlimen yang boleh menurunkan Tan Sri Muhyiddin. Ataupun dia sendiri nak turun. Sebab itu saya katakan dalam keadaan sekarang ni, tiada lagi jalan kembali bagi UMNO untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Apa yang saya lihat. Kesilapan, jangan marah pada UMNO. Kesilapan datang daripada pimpinan daripada PBM. Bersama juga dengan pemuda armada dan sebagainya. Bagi Tan Sri Anwar Musa, bila dia buat kenyataan media tadi, membuat press conference tadi, bagi saya, ini dah jadi bergaduh pula dah ni. Saya melihat bahawa ada unsur-unsur perdebatan terbuka antara seorang ahli UMNO yang merupakan ketua bahagian. Beliau sekarang ni kita tahu dia tak ada jadi apa-apa jawatan. Jawatan beliau dilantik, bukan jadi pilih. Jawatan beliau dilantik. Jadi bila presiden dah tak lantik dia lagi dah, mana sekarang jadi turun dia sebagai ahli UMNO biasa. Beliau hanya sekadar ketua UMNO bahagian Ketereh dan mengadakan debat terbuka. Bila melakukan debat terbuka, tentulah damage both side. Saya melihat Datuk Seri Zahid Hamidi tidak menjawab. Alhamdulillah. Nak jawab apa, buat apa kita nak adakan debat terbuka, sedangkan ada ruangnya. Macam malam ni, kemungkinan dia datang ke sebagai ahli ni, sepatutnya dia hadirlah. Jawatan dia bukan dipecat. Saya bersetuju saudara Mak Rajab Badarudin, bukan dipecat, tapi jawatannya diganti dengan orang lain. Kalau dipecat ini tak boleh langsung. Jadi dia sepatutnya berlapang dada lah. Kerana sepanjang dia menjadi Setiausaha Agung UMNO, menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional, banyak kenyataan-kenyataannya dilontarkan memihak kepada PPBM. Dan akhirnya rakyat dan ahli UMNO bosan. Mereka merasakan Tan Sri ni nak jaga jawatan ke? Tan Sri ni nak jaga kerana Tan Sri jaga kementerian ke? Kenapa nak dibodek Tan Sri Muhyiddin? Warga UMNO bertambah marah sebab sekarang ini siapa saja nak mempertahankan Tan Sri Muhyiddin memang kena serang dengan warga UMNO. Bukan benci secara peribadi, tidak. Mereka marah kerana kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dilihat tidak ada keprihatinan pada masalah rakyat. UMNO matlamatnya perjuangannya untuk rakyat. Perjuangan UMNO untuk rakyat. Jadi kalau saudara kata lawak lah, tak ada dipecat. Ini bukan pecat. Kena tahu, jawatan dah ditukar pada orang lain. Dan kalau kita pecat ni tak boleh pegang apa-apa jawatan langsung. Saudara Mak Musyanur, Presiden UMNO patut tak jawatan. Kerana apa pula Presiden UMNO? Dia menyantuni kehendak bahagian. Saya kena ingat, mula-mula asal-asalnya adalah ombak tsunami yang melanda parti UMNO apabila warganya tidak boleh menerima Parti Peribumi Bersatu. Dan perkara ini disantuni oleh Presiden. Kalau Presiden dan Majlis Tinggi UMNO menolak, tadi saya berkesempatan pergi ke pejabat UMNO, berjumpa dengan 3-4 orang ahli Majlis Tinggi. Saya kata, Datuk, ni mesyuarat mana? Mesyuarat mana ni? Oh, bullshit. Datuk, jangan main-main. Datuk ada di Majlis Tinggi ini atas kehendak ahli. Ahli yang menyokong Datuk. Kalau Datuk tidak menyantuni kehendak ahli dengan Datuk berterbang nanti, kita tahu itu. That is my guideline lah, dia kata. Dan itulah dia punya latarnya, itulah unjuran yang dia bawa.
bahawa kehendak ahli, wujudnya sebuah parti itu kerana ahli. Mereka yang dilantik sebagai pemimpin harus akur pada kehendak ahli yang majoriti. Terima kasih Dr. Samad. Panjang tu. UMNO bukan untuk rakyat. UMNO gila nak berkuasa. Tak betul tu saya data. Tak betul. Saya kata UMNO gila jawatan. Tidak. UMNO matlamatnya sejak diwujudkan lagi tidak lain. UMNO adalah sebuah perjuangan. Saudara nak kata ahli UMNO, saya terima. Saudara kata UMNO, saudara menjadi masalah dengan saya ni. Datuk ni macam bodek presiden. Saya bukan bodek presiden, tidak. Apa yang dilakukan oleh presiden bila menyantuni kehendak akar umbi. Saya dah kata kalau Datuk Zahid Hamidi tidak mengikut kehendak akar umbi, dengan dia terbang. It's a reality. Bukan saya bodek dia, bukan saya menyokong dia, tidak. Tindakan beliau, dia panggil semua ketua bahagian dengan bahagian menyatakan we don't want this. Ini let's all ni apa-apa bagi mana tadi ni. Mak Maslan ada kes mahkamah tu, ahli pertikaikan pula tu jawablah. Saya dah berkali-kali katakan soal tindakan mahkamah. Kalau begitu letihlah. Letih. Sebab tiap-tiap ahli yang dekat dalam PBM pun ada juga kalau ambil tindakan mahkamah maka berhenti. Kalau gitu katanya Perdana Menteri kena berhenti. Kalau kita nak cakap ada tindakan mahkamah, menteri. Sebab ada kes yang ditangguh, ada kes tertangguh dan sebagainya. Ada tuduhan macam-macam. Menteri-menteri yang ada tu. Jangan lupa, Menteri Ekonomi kita Tok Pak, ada tuduhan mengatakan waktu pilihan raya 30 juta buat pelari dan sebagainya. Nah, kita tak boleh. No one is guilty unless proven by the courts. Nur Saidi Bahari, PBM terbaik. Saya tak tahulah kalau saudara kata Parti Pribumi Bersatu Malaysia terbaik, saya tak tahu. Sebab saya bukan ahli warga PBM, saya warga UMNO. Ya, tapi saya melihat PBM tidak berterima kasih pada kita. Parti Pribumi Bersatu tidak mau berlapang dada untuk sama kita. Banyak betul masuk dalam ni. Tak apa, biarkan mereka masuk supaya saya syukur. Lagi ramai mereka dengar sekurang-kurangnya kalaulah mereka tu ada pemikiran yang membuka pemindahnya. Tapi kalau masuk ni hanya nak mencerca, masuk ini hanya nak cuba-cuba, tak payahlah. Tak usah nak convince lah sebab warga UMNO yang berada dalam war saya ini, mereka kekal. Mereka tahu, mereka ada pemikiran mereka. Don't ever try to divert dia punya pemikiran. Macam mana sekarang ni lah, nak cuba di-divertkan isunya. Daripada kita tak nak PBM. Tak nak menjalin kerjasama dengan PBM. Tak usah katalah bahawa UMNO nak bersama dengan DAP, UMNO nak berakhir. Tak payah. Kemudian ada pula mengatakan bahawa ada orang tertentu yang mengatur semua ni. Tak ada. Ini adalah hati naluri warga bangsa, warga UMNO yang terasa dirinya cukup tersinggung. Yang merasakan dada mereka robek dengan luka-luka politik yang dilakukan oleh pimpinan dalam PPBM. Ini jangan lari daripada fakta. Jadi kerana anda menyokong seorang, contohnya anda menyokong Azmin, bagaimana lah anda akan pertahankan? Saya tidak berhasrat untuk menyerang Azmin secara peribadi. Buat apa? Yang saya katakan sekarang ni, PBM tidak menyantuni. Saya cakap terus terang, apa yang berlaku di Sabah? Belum apa-apa lagi di Terengganu. Pengurusi ketua perhubungan PBM di Terengganu, kita akan bertanding di 9 kursi parlimen. Habis ingat warga UMNO nak diam. PBM akan bertanding di 50 kursi parlimen. Nak diam. Yang kursi kami yang mereka melompat, kamu masukkan sekali, kamu nak kami diam? Nak kami terima? Logika mana yang anda pakai? Orang yang mengkhianati kami, you paksa kami terima. Hanya kerana presiden anda itu sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saya dah cakap berkali-kali. Parti Pribumi Bersatu ni tanpa Tan Sri Muhyiddin, wuyup. Don't talk much about it. Jangan nak wujud naratif yang bukan-bukan. Sekarang sebab kerana Tan Sri Musa sudah dilihat tidak lagi memenjat apa ini jawatan sebagai sesuatu agung, maka diwujudkan naratif. Supaya kita berperang dengan Tan Sri Musa pula. Ahli UMNO tak bengong. Ahli UMNO tidak dia tahu membezakan yang mana kaca, yang mana permata.
Kita dah melalui berbagai-bagai dekad. Daripada zaman Tengku Abdul Rahman. Waktu zaman Tengku Abdul Rahman, apa yang Tengku tak kena serang dengan Dr. Mahathir. Tapi bila Tengku membuat keputusan, memecat Dr. Mahathir keluar daripada Barisan Nasional, tak ada kacuh apa UMNO. Malahan bertambah kuat. Ini realiti. Dan itulah berterusan. Dan bila Dr. Mahathir ambil keputusan, pecat Anwar Ibrahim, bawa ke mahkamah, melakukan pelbagai tuduhan dan sebagainya, UMNO still intact. Jadi tak payah nak uji lah. Bab cuba-cuba dengan UMNO ni, saya nasihat kepada saudara, kalau saudara mewakili parti PBM, tak payah. Saya dah pesan semalam, saya kata. Masa masih belum habis lagi. Apa salahnya pada warga PBM itu menyantuni kembali. Orang Melayu ni, dia akan bersikap cari-cari bulu ayam. Biduk lalu, kiambang tetap bertaut. Tapi bila korang saya kata bodoh UMNO ni, minta maaf lah. Bila anda kata, oh ni Presiden UMNO ni, marahlah, sorry lah. Kalau ni, Parti Ular Lidik. Sebab itu saya dah bagi tahu dulu. Cuma saya bagi perumpamaan, saya katakan, apabila kita membawa Parti Pribumi Bersatu berada dalam muafakat nasional, ia seolah-olah mengundang ular berbisa berada dalam kelambu kita. Tunggu masa sajalah anda akan dipagut. Kalaulah PPBM tidak berada dalam muafakat nasional, tak timbul masalah kita dengan Tan Sri Anwar Musa. Tak timbul. Soal nak berkerajaan, kerajaan lah. Teruskanlah. Kalaulah ini Tan Sri Muhyiddin ikhlas untuk mentadbir negara ini for the sake of the country, dia tak suruh anak buah dia lebarkan sayap semua. Kalau mereka pimpinan dalam PBM tidak tamak kuasa, nak secure kedudukan, tak perlulah nak tabah-tabah ni semua. Tak perlulah kita mesti bertanding sekarang ini banyak. Bila bersebut tentang apa ini bertanding sekarang banyak, tentulah menyentuh perasaan UMNO. Sebab ini kawasan kami. Meminjam kata Tok Mat, kau masuk kolam kita, kau nak berenang apa hal? Jangan jadi keling mabuk Samsu. Segala-gala nak dikapai. Ini masalah sebenarnya, bukan masalah UMNO. Dan sekarang ini naratif dicipta nak dilagakan antara Presiden UMNO dengan mantan Setiausaha Agung Barisan Nasional. Dan mereka akan memujuk, saya tahu mereka akan memujuk Tan Sri Anwar Musa untuk berada dalam Parti Pribumi Bersatu. Kalau itu berlaku, tak ada masalah. Sebab itu juga yang ada saluran, ada kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh pimpinan ataupun yang warga netizen. Sebab mereka pun dah bosan bila dengar Tan Sri Anwar Musa kata begitu. Lain tak ada. Nak mempertahankan PBM. Kita tahu beliau berada dalam kabinet. Dan dulu pun dia dah cakap, sebagai menteri kabinet, dia akan mempertahankan kerajaan. Kita tak marah. Tapi nak blame UMNO tak boleh. Dia tahu memisahkan antara politik dengan eksekutif. Jawatan beliau sebagai eksekutif, sebagai menteri. Dan pertahankanlah keputusan dia nak buat gelandangan lah, nak bangun kampung baru lah, nak carry on. Warga UMNO diam. Tidak ada envy, tidak ada jealousy. Tak ada masalah langsung. Tak ada langsung. Tetapi dalam keadaan kepartian, kita minta maaf. Bila you dilihat condong kepada PBM. Sebab luka yang berdarah dalam dada kita ni sebab oleh PBM. Kita juga dilihat seolah-olah hampir-hampir bertelagah dengan PAS kerana PBM. Tidak, kita dah Abu Ali saya geram kerana sebut itu perumpamaan. Dia nak marah-marah lah. Jadi bila kita melihat dari segi perbalahan antara kita dengan dia orang ni tak faham kau tengah live. Jadi kita sekarang ni dalam menuju Alaf 2021. It's already over. Now kita kena face di depan. What are we going to face? Apa yang harus kita lakukan? Jadi sepatutnya kita santun dengan PAS. Perkukuhkan muafakat nasional. Bila kita memperkukuhkan muafakat nasional, tentulah PBM. PBM ni lain tak ada nak melenggik lah. Puncanya kerana orang macam Azmin, orang macam Ikmal yang ada di Tanah Merah, orang macam mana Mustafa Muhammad, orang macam mana Mas Ilmiati. Masuk saja PBM, terus kutuk UMNO. Tak terbakar. Jadi perasaan warga UMNO ni tidak disantuni.
Saya malam ni saya tak mau memberi pencerahan tentang apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Alauddin Musa. Sebab saya melihat ada kenyataan-kenyataan beliau itu yang boleh disanggah. So bagi saya nak tunggu besok. Sebab saya menunggu apa yang akan diputuskan oleh Majlis Tertinggi UMNO. Kita letakkanlah apa sahaja yang terbaik untuk UMNO yang akan diputuskan oleh Majlis Tinggi UMNO. Percayalah, pimpinan UMNO datang dan pergi. Tapi pimpinan UMNO jiwanya kental. Bagi kita lain tak ada, UMNO tetap di hati rakyat kerana UMNO itu perjuangan. Perjuangan UMNO demi agama, bangsa dan tanah air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok.